Dan kita nak melihat pula situasi banjir di Kelantan di mana Wakil Esra Awani Muhafandi Muhammad turut melaporkan bahawa paras air di beberapa sungai utama di negeri itu turut meningkat mendadak sejak malam tadi. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut, kita terus saja bersama dengan Muhafandi di Kota Baru, Kelantan. Muhafandi, apa butiran mengenai tahap ataupun paras air sungai yang meningkat ini? Baiklah, Hakim. Sebenarnya terdapat 6 batang sungai utama di Kelantan ini yang menunjukkan bacaan melebihi paras bahaya dengan tren airnya meningkat naik. Namun begitu, daerah Gua Musang dan juga Jeli dilihat semakin beransur pulih, namun masih terdapat 1,095 orang mangsa banjir yang masih berada di pusat pemindahan sementara di Jeli, manakala di Gua Musang juga mangsa banjir dipindahkan. Jika dilihat kepada angka pagi tadi dengan setakat ini, ia juga menunjukkan penurunan di mana setakat ini masih mencatatkan 785 orang mangsa banjir yang masih berada di pusat pemindahan sementara di daerah Gua Musang. Dan banjir gelombang ketiga yang melanda Kelantan ketika ini menyaksikan walaupun terjejas teruk, di mana jumlah mangsa banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara telah pun menjangkau kepada angka 2,233 orang, di mana antara kawasan yang mengalami situasi peningkatan air sungai Kelantan itu adalah melibatkan kampung di Manjur, di kawasan Pemberian, kampung Pemberian di Maning Urai Lama, Maning Urai Baru dan kampung-kampung yang berhampiran dengan tebing sungai. Dan pada ketika ini saya baru selesai membuat tinjauan bersama dengan Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiee Mamat, di mana ingin melihat secara lebih dekat mengenai situasi banjir di kawasan Kota Baru ini, di mana di Jalan Penambang menuju ke Pantai Cahaya Bulan dilaporkan berlaku peningkatan air, di mana air sungai Kelantan telah pun melimpahi dan menggenangi jalan menuju ke Pantai Cahaya Bulan, di mana air tersebut merupakan sekitar 0.3-0.5 meter yang tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Dan hasil tinjauan saya sebentar tadi mendapati rata-rata penduduk di sepanjang jalan ini telah mengambil tindakan awal dan langkah awal dengan memindahkan kereta dan kenderaan mereka serta memindahkan ternakan mereka ke tempat yang selamat. Dan dari hasil tinjauan saya juga tadi mendapati aliran sungai yang terus masuki muka kuala ataupun kuala besar di Kota Baru ini mendapati arusnya begitu laju. Dan pada masa yang sama juga paras air laut ataupun tidak berlaku fenomena air pasang laut. Dan untuk maklumat, sekiranya berlaku fenomena air pasang besar dan juga peningkatan paras air sungai secara serentak ini akan mengundang ataupun boleh menyumbang kepada peningkatan paras air di kawasan rendah di bandar Kota Baru ini. Namun setakat saat ini hanya jalan di Penambang ini yang dilimpahi air Sungai Kelantan dan jalan-jalan lain masih lagi boleh dilalui. Pada masa yang sama saya ingin juga melaporkan bahawa semalam berlaku satu lagi tragedi di mana seorang remaja berusia 20-an telah ditemukan lemas ketika mendayung sampangnya untuk menghantar bantuan makanan ke pusat pemindahan sementara. Dan mangsa Muhammad Hakimi Rahim berusia 20-an dari Kampung Manjur ditemukan sekitar jam 8.30 pagi tadi. Dan mangsa dikatakan terjatuh ke dalam sungai di Kampung Manjur itu sekitar jam 10 malam tadi. Mangsa dikatakan mengalami kekecangan dan juga kepenatan, namun hasil pencarian dan juga usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa termasuk ahli keluarga telah menemukan mangsa awal pagi tadi. Ini merupakan korban pertama yang berlaku pada gelombang ketiga banjir kali ini. Dan saya kira situasi yang berlaku pada ketika ini sekiranya masih lagi berlaku hujan yang lebat di kawasan pendalaman termasuk di Kuala Kerai, di Gua Musang, di sekitar Merapu dan sebagainya, berkemungkinan kawasan-kawasan rendah di kawasan bandar Kota Baru ini khasnya akan menyaksikan berlakunya limpahan air sungai. Namun apa yang kita harapkan, kejadian itu tidak berlaku dan kita harapkan supaya tragedi Pah Kuning tahun 2014 tidak berulang pada tahun 2021 ini, Hakim. Fandi, berdasarkan pemerhatian Fandi dengan keadaan air paras air sungai yang sudah melimpah ini, adakah penduduk masih lagi mengambil pendekatan tunggu dan lihat untuk berpindah ke PPS ataupun mereka
sudah mula bergerak ke PPS? Sebenarnya Hakim masih terdapat lagi sikap sedemikian yang mana ada penduduk yang merasakan mereka sudah mempunyai pengalaman berdepan dengan situasi banjir. Namun apa yang perlu kita ingatkan kepada mereka terutama yang berada di tebing sungai dan juga kawasan rendah, fenomena yang berlaku ini agak luar biasa walaupun jangkaan hujan di sebelah pendalaman tidak begitu lebat, tidak berlarutan sehingga memakan masa 3-4 hari, namun fenomena kenaikan paras air sungai yang berlaku secara mendadak ini berkemungkinan seperti yang diperkatakan oleh pihak berkuasa berkemungkinan disumbangkan oleh keadaan banjir buruk di sempadan Kelantan iaitu di Jerantuk, Kuala Nipis dan juga kawasan sekitarnya yang mana berkemungkinan peningkatan air sungai Kelantan itu disumbangkan oleh limpahan air daripada Pahang dan juga sempadan di Kelantan itu. Dan pada masa ini juga pihak berkuasa telah pun mengeluarkan cairan amaran telah berbunyi pada malam dan juga awal pagi tadi meminta supaya penduduk yang berada di tebing sungai mengambil langkah berjaga-jaga dan juga berpindah jika perlu berpindah tanpa menunggu arahan untuk berpindah. Ini kerana fenomena ini satu keadaan yang luar jangka. Mereka diingatkan supaya bersiap sedia dengan lebih awal kerana jika berlakunya peningkatan secara mendadak dan pada waktu yang gelap atau petang sudah pasti pasukan penyelamat sukar untuk membawa mereka keluar. Apapun operasi dan juga bantuan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa dalam usaha memindahkan mangsa banjir ini telah dijalankan dengan jayanya. Bahkan bagi mereka yang berhadapan dengan masalah kesihatan, ibu mengandung dan sebagainya, mereka telah pun dipindahkan awal ke pusat pemindahan sementara, Hakim. Baik, terima kasih Muhafandi Mohamad, Wakil Esro Awani Kelantan berkongsi situasi keadaan banjir di negeri Kelantan ketika ini.